Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Morning. So terima kasih kepada Dr. Mazida dan juga Puan Susiana kerana hadir pada sesi CEO coaching pada pagi ini. Okey. Hari ini berapa hari bulan? 17 hari bulan 12 2021. Okey. So kita dalam program CEO coaching. Apakah itu CEO coaching? CEO coaching adalah program di mana kita akan make sure you make more money berdasarkan 4M. Ini tagline kita. Tagline bukan tagline syarikat, tagline untuk program. Makes members more money. Okay. So, sesi ini direkodkan. So, please stay beautiful all the time. Alright. So, ini adalah sedikit sebanyak tentang perkenalan diri saya. Saya percaya Dr. Mazidah pun ada all this certification and accreditation. Cuma Puan Sejana, start daripada hari ini, cuba you tengok kat mana yang you nak tambah baik dekat diri you. Okay, contoh. You nak tahu pasal color print. Ni myself color print training by Coach L. So you pun boleh dapat all this certification. Okay. So ini adalah untuk menaikkan jenama peribadi anda. Bila you nak tahu tak harga diri you akan naik bila harga brand you akan naik. You pernah tahu tak pasal benda ni? Right? You nak naikkan harga you nak naikkan servis you nak naikkan harga produk you. Naikkan dulu personal branding you. Harga diri. Okay. So Puan Sujana, sorry, contoh kalau you tengok dekat skrin, lagi banyak ni, lagi banyak yang kat sini lagi mahal harga saya. Tuan Kimi, boleh saya share satu benda? Silakan Doktor. Saya pernah dengar ucapan arwah Datuk Maznah. Okay. Masa saya pergi seminar berkait dengan harga diri ni, saya ingat lagi satu benda yang dia cakap. Dia kata betul, exactly ayat tu macam tu, kita kena naikkan harga diri kita. Dia kata saya boleh jual walaupun seketul belacan RM100 because of dia yang jual. Itulah yang saya ingat sampai sekarang. Meaning that Puan Susiana, kalau harga diri you tip top, alright, you boleh jual Luna Bell kepada seorang tapi bukan untuk satu kotak, untuk satu lori, sebab harga diri you tinggi. Itu cara untuk you. Alright, kenapa nak kena beli dekat Suzy? You tak kenal I? This is myself. Oh ya Allah, sorry Puan Suzy. Okey, apa yang saya boleh bantu Puan Suzy? Saya nak you beli produk Luna Bell untuk dada. You jadikan offer you. Semuanya bernilai RM12,500 untuk satu lori. Dia akan beli sebab you, bukan sebab produk. Right? Okay. Now, ini adalah sedikit undang-undang yang saya percaya juga tahu tetapi perlu diingatkan. Inilah nama dia alignment process. Perkara yang sama, I believe Dr. Mazidah kita dah go through kan perkara ini, tapi yang kita go through itu adalah kod etika, tetapi ini adalah undang-undang di dalam program ini saja. So kalau Dr. Mazidah ada program khas untuk you punya MDRT contohnya, buat undang-undang yang selalu perlu diingatkan. Okay, first adalah video normal dalam program saya wajib di-on-kan, mikrofon wajib on sepanjang masa untuk you response sebenarnya. Okay, sesi Q&A kita akan berikan pada penghujung slot. Tolong take note soalan-soalan anda. Saya percaya Puan Susiana banyak sangat soalan. Okay, so please take note soalan-soalan anda. Sebab kenapa? Saya nak you take note soalan dan tulis jawapan, bukan dengar jawapan. So that you akan recap balik. Dan soalan dan jawapan itulah yang you akan share dekat social media you untuk menampakkan you knowledgeable. Ini juga adalah cara untuk you naikkan personal branding. Trust me, saya dah pernah buat. Alright. Nombor 4, please rename nama. Okay, jom Dr. Mazidah kita rename sama-sama nama, jom. Every time. Nama, profession, ni boleh kena buat kat setting terus. 14515 145. Okay. Dr. Mazidah pun boleh rename nama. Dan pastikan ada buku nota dan juga pen berwarna. Sebab kenapa? Kita akan buat nota dan kita akan take note nota-nota kita semua. Alright. So, nombor 6, tak perlulah screenshot sebab you boleh tengok balik sesi ini di YouTube channel nanti. Okay. Seterusnya, ini adalah sedikit sejarah yang saya nak you guys tahu.
Pada bulan November 2020 kita start untuk dapatkan demand. Macam mana saya start dapatkan demand? Saya tidak blasting. You kena buat marketing. You bila nak buat marketing, you tak boleh blasting. Sebab blasting adalah aktiviti general untuk informasi general. So November 2020 saya buka contact number. Saya scroll contact number dan saya tengok siapa yang layak untuk saya call saja. Bukan saya call semua orang. Yang layak, okey, boleh tulis nota. Pertama adalah mereka yang kenal you. Alright, saya tengok siapa yang kenal I. Yang kenal I ni maksudnya bila I WhatsApp, bila I call, mereka dah tahu sebab mereka save contact number. Itu antara contoh kenal. Okay, tolong take note. Pertama mereka kenal. Alright, kenal ni termasuklah dia tahu you siapa. Kimi mana Tak, Kimi. Hello coach, dia dah tahu dah. Pertama dia kenal. Nombor dua, dia faham. Alright, dia faham apa? Dia faham bisnes kita macam mana dan dia faham macam mana kekuatan kita. Dia lebih memahami diri you, bukan mengenali saja. Alright, dan dia suka. Alright, orang-orang yang saya call ni suka bila saya call. Dia bukannya call, Kimi nanti I tengah meeting ni. Oh Kimi ni sorry, I sibuk ni. I tahu you sibuk. Tapi kalau you betul suka, you akan letak respect ke depan. Kimi, ada apa tu? Very quick saya ada meeting. Ada apa saya boleh bantu? Oh tak apa, saya akan call balik. Saya faham, tapi kalau you akan call, Kimi I tengah dalam meeting, pak matikan. Maksudnya you tak letak respect dekat I. So I takkan invite orang-orang macam ni. Right? So tiga perkara ni, you kena make sure orang tahu, orang faham, orang suka you. Hanya call mereka untuk approach. Macam mana saya approach untuk program CEO coaching. Dapat? Alright, fantastic. Pengurusan bisnes atau business management. Kita nak cerita tentang, yes, tadi kita nak cerita tentang brand, personal branding. Alright. Kenapa saya dapat banyak soalan, Kimi, kenapa you tak pernah cerita pasal business branding? Kenapa you asyik cerita pasal personal branding? Okey, macam ni. Business somehow dia akan mati. Business you buat perform macam mana pun dia akan mati, akan rosak, akan hancur. Contoh, MCO berlaku tahun lepas. I believe banyak business sangat dalam top performance termasuklah my business. Tetapi unpredictable, pandemic, hancur semua. Unpredictable sebabkan politik, hancur. Unpredictable sebab nature disaster, hancur. Right? Unpredictable, one of family members you meninggal dan you heartbroken, hancur. Right? So benda-benda macam ni yang kita tak boleh nak kawal. Tapi kita boleh, yang kita tak boleh nak halang. Tapi kita boleh kawal. Macam mana? You kawal melalui personal brand. Kalau kuat personal branding you, Puan Susiana orang kenal kat seluruh Kuantan dan juga Johor. Alright? Puan Susiana buat bisnes apa tetap laku. Alright? Sebab tu pentingnya title Doktor, Datuk, Tan Sri, Haji untuk dapatkan jenama tersebut. Saya ada cita-cita untuk membeli Datuk. Gila aku ni, duniawi gila. Yes, sebab duniawi ni lah aku ada banyak duit untuk aku sediakan masjid untuk zaman akhirat, zaman alam barzah nanti. Right? I don't care orang nak cakap apa, peduli lah. Datuk beli ke, macam tak ada level and so on. Seriously, I buat benda tu untuk my alam barzah. Seriously. Nabi kita 64 tahun hidup kat dunia. P. Ramli hidup kat dunia 44 tahun. Dekat alam barzah, Nabi kita dah 1398 tahun. P. Ramli dah berpuluh tahun, dah 60 tahun lebih. Alright, alam barzah lagi lama lah. Alright, saya buat kat sini, orang tak suka pedulikan. Tapi saya tahu saya perlukan bekalan kat sana. Termasuklah sesi hari ini. Sesi ilmu yang bermanfaat. Alright, dapat? So nanti share you punya nota kepada tim you semua. Okay. This is our vision. Kita ke arah untuk membuat practical execution dan juga risk management, effective risk management. I nak you guys faham kekuatan saya adalah kepada digital mastery, kekuatan saya adalah consumer centric dan kekuatan saya adalah kepada, siapa tahu, Dr. masih dah ingat tak semalam? Jangan. Kekuatan peribadi saya, digital mastery, consumer centric dan juga apa?
business strategy. Kekuatan business. saya. Alright. So please guna pakai saya sebagai mentor untuk guide business you. Boleh? Boleh. Alright. So saya nak boleh tak Dr. Mazidah come out dengan pengalaman you, okay, dalam meeting semalam. Apa yang you nampak supaya kita boleh recap. Puan Suzy pernah join juga BNI sebagai tetamu. So what if kita buat recap session? Silakan Dr. Mazidah dalam jangka masa 1 minit. Okay, semalam punya bisnes tu kira fantastik lah. Banyak sebenarnya peluang tu banyak. Saya nampak banyak peluang dekat situ. And saling support each other. Di mana referral apa semua kan. Dapat referral and dapat kita saling membantu sebenarnya. Sebenarnya ni konsep berjemaah sebenarnya kan. Konsep berjemaah di mana kita saling membantu and dia sebenarnya sebelum pada sesi ni pun saya dah dapat something yang Tuan Kimi refer dekat saya yang webmaster tu. Jadi sebelum saya join pun saya dah nampak dia punya benefit dekat situ. Itu yang saya rasa best lah. Jadi saya looking forward untuk tengok yang investment consultant punya classification tu. Okay, fantastic. So now keyword dia berjemaah. Okay. So you nak duit banyak, you duduk dalam HR game. Berjemaah. Faham? Alright, fantastic. Terima kasih. Boleh tak kita buka pada Dr. Mazidah dahulu? Awesome. Thank you Dr. Mazidah. Ini adalah kita punya core value. Saya pernah cerita dengan Puan Suziana tentang building relationship. Itu 3 poin di bawah tu Puan Suzy. Puan Suzy kena take note. Alright. Selain daripada tu, kita nak cerita tentang pengiktirafan. Bila you duduk secara berjemaah, pengiktirafan ni sangat kritikal. Alright. Kalau you tak buat dan efek pada mental dan dia membawa ke fizikal, emosional dan ke emotion dan kepada fizikal. Tapi kalau you buat, dia punya emosi naik dulu yang membuatkan mental dia jadi kuat dan physical activity dia jadi konsisten. Itu dia punya trik. Kalau you tak buat, dia akan tangkap mental. Dia akan pergi kat emosi, dia akan pergi kat physical. Semua hancur. Tapi kalau you buat, emosi dia bunga-bunga. Mental dia jadi kuat, physical dia jadi laju, jadi konsisten. Dia boleh? Boleh. Alright, fantastic. So Puan Suzy, cuba buat recognition pada hari Jumaat ni kepada anak tim you. Walaupun mereka part time, walaupun mereka tak aktif. Dan you tengok macam mana cara mereka respons. Okay? Boleh? Macam mana kah buat dekat apa? Cakap. Contohlah nama you punya anak tim seorang, mini agent you, nama dia Faiza. Faiza, you know what? Minggu ni I nampak you aktif. Terbaik, saya sangat terima kasih. I really appreciate you. Itu je. Cuba buat. Dan you tengok macam mana respons dia. Minggu depan buat pada orang lain. Minggu depan buat pada orang lain. Okay? Alright. Boleh saya teruskan? Boleh. Yes. Okay. Ini adalah pencapaian kita sepanjang program CEO Coaching. Kita dah sesi ke-44 dan 10 orang usahawan telah join sesi ini dan transaksi ni tak up to date sebab ramai lagi yang tak memberikan total amount kepada saya. Okay. Nilai pasukan pun dah ada penambahan sebenarnya, cuma saya masih tak dapat record yang sebenar. Golden ticket kita dah 37. Hari Ahad ni please participate dan akan menjadi 38 golden ticket untuk terutamanya pada business blueprint training. Dan konsultasi kita dah meningkat. Okay. So consultation hours ni lagi lama you dengan saya, trust me, lagi banyak perkara yang boleh dilakukan. Kenapa? Saya bantu you untuk achieve target tersebut. Okey. Matlamat. Kita aim 3 perkara. Alright? Kita nak gila-gila jualan. Untuk pengetahuan you, tolong tengok dalam buku nota you. Kalau tak ada sale, tak ada bisnes. Kalau tak ada sale, tak ada bisnes. Okey? Yang kedua, kalau tak ada sale, tak ada perkembangan tim. Alright, sebab tu you perlukan sale dahulu untuk tim you berkembang. Sebab melalui sale, you akan tahu okey, kat mana yang heavy, kat mana yang perlukan ramai support. Kat situlah you tambahkan dulu tim you. Right? Terutamanya, nanti kita akan share bab HR. Department apa atau
position apa yang patut ditambah dahulu. Nanti ingatkan saya. Boleh? Boleh. This is very important. Alright. Dan at least minimum 30% team you berkembang pada setiap tahun. Minimum. My team daripada bulan 12 sampai bulan 3 kita punya perkembangan lebih daripada 400%. Sangat-sangat ramai masuk. Alright. Dan itu yang kita nak aim. By Julai kita nak ada at least 9 orang dah dalam team yang permanent, yang dah solid, untuk kita tambahkan lebih kepada 110 orang dalam jangka masa 2 bulan. Sebab tu 7 bulan ni 9 orang tak ramai pun ni, yes, 9 orang ni yang solid. Yang solid gila-gila, dan mereka ni akan generate more team. Kita target 110 orang selepas Julai. Right? Dan benda tu boleh buat kalau you nampak perancangan tersebut. Perancangan ni depan mata saya, dekat glassboard ni. Sepanjang-panjang glassboard ni. Tunjuk sikit. My office ni, sepanjang-panjang glassboard tu, sepanjang-panjang glassboard tu ni semua ada itinerary nota. Semua tu perancangan syarikat untuk berturut-turut. Supaya saya senang nak pantau. Lama aku lag kat sini. Lama ya sampai tak buat lagi ni kalau kabut. Faham tak? Dia kena sentiasa depan mata. In fact, macam ni. Assignment depan ni. Nampak sticky note ni. Kalau boleh penuh. Right? Supaya kita tahu dia tak ada masa nak lepak. Tak ada masa nak rehat sebentar bersama KitKat. Tak ada. You sentiasa kena laju. Alright? In order to do that, you need to have a lot of prospect. Alright? You kena ada massive traffic untuk capai sales yang terbaik. Sales yang terbaik, okay. 3 jenis sales. I believe kita dah pernah cerita. Nanti kita akan cerita di dalam slot kewangan. Okay, 3 jenis sales. Alright. Sebelum tu, falsafah kita try and upgrade. Dia jangan try and error. Alright, try and error you penat. Alright, welcome Puan Julaiza. Puan Julaiza dah start try and upgrade. Okay, selepas sesi one-to-one coaching last time. So whatever yang you buat, dia bukannya sekali you kena buat. Dia kena berulang-ulang kali baru you boleh decide benda ni boleh pakai atau tak boleh pakai. Tapi dia takkan boleh pakai langsung kalau you tak pernah upgrade. Buat sekali, tak boleh pakai. Ulang lagi buat benda yang sama, tak boleh pakai. Tak, you dah buat sekali, tak jadi, cuba upgrade dan buat lagi sekali. Upgrade, buat lagi sekali. Kalau dah 3 kali upgrade dan masih tak dapat capai juga, cuba ubah cara lain pula. Dapat? Alright, fantastic. So, kita tiada para tetamu, jom kita cerita tentang duit. Okay, yang cerita tentang duit, I believe I dah pernah cerita tapi I nak recap semula. 3 jenis sales yang you kena faham. Pertama, shortcoming atau sales yang laju. Alright. Kedua, mid coming. Alright, iaitu sales yang banyak. Alright. Ketiga, long coming, iaitu sales yang berulang-ulang. Alright. Berapa kerap nak ulang-ulang? Sebaiknya 12 bulan, iaitu melalui kontrak. Okay, macam Puan Julaiza dan juga Dr. Mazidah. Alright, sebelum tu Puan Julaiza sila rename nama anda. Terima kasih. So, Puan Julaiza dan juga Dr. Mazidah, you dah ada sales yang berulang-ulang sebab you guys ada passive income. Setuju? Right? Tetapi Puan Suziana, you berbeza. Macam Dr. Mazidah, investment. Alright, unit manager investment. Puan Julaiza, unit manager untuk takaful. Mereka dah ada passive income untuk 6 tahun Puan Ju? 5 tahun. Dr. Mazidah berapa tahun passive you? Selama mana saya pegang investment client. Selama mana? Puan Suziana, you krik-krik. Alright, sama macam saya. Tapi kita boleh create cara tu. Contoh, saya bantu Puan Suziana kat sini. You approach satu company, kita ambil lah to be exact. Puan Suziana, you pergi approach Jabatan Agama Islam Kuantan. Kita ambil lah company yang memang ada duit. Alright. Pergi approach Jabatan Agama Islam Kuantan, pergi approach kat dia, saya nak berkenalan dengan pihak bahagian zakat. Alright, untuk bantu orang-orang tua, orang-orang yang dah tak mampu ni. Okey, contohlah jumpa seorang tu, Ustaz, saya nak bantu zakat Kuantan ni untuk bantu asnaf-asnaf, terutamanya orang tua yang uzur di bawah jagaan zakat, untuk mereka memakan suplemen Lunabel untuk pastikan kos mereka pergi ke hospital
lagi 6 bulan berkurang sebab dalam ni banyak makanan sunnah. The offer adalah kos pergi ke hospital berkurang dan dalam ni banyak makanan sunnah. Offer kedua, makanan sunnah. Kat sini kenapa kena beritahu? Supaya zakat boleh kurangkan kos untuk tampung hospitality mereka. That's the offer. Cuma you kena dapat great idea untuk offer mereka. Alright? Dan you offer bukannya sekali beli. Dengan zakat, okay, contohlah Ustaz, saya boleh bagi harga special kepada Ustaz. Sebab kat sini orang yang uzur ada dalam 32 orang. So kita boleh bagi harga yang terbaik. Ustaz, kita ikat kontrak untuk 12 bulan, saya boleh bagi harga mini agent contoh. So dia berbaloi. Right? Dan 12 bulan, you dah tahu dah 32 kotak. Dalam satu karton berapa kotak? Walaupun Suziana? Satu karton dalam 17 kotak. 17 kotak. 17, 32 bagi 17 berapa? Okay, ada almost 2 kotak. 2 karton, sorry. Then 2 karton dah secure. 2 karton, 32, sorry lah, satu karton ada 14 kotak kali 2, 28 kotak. 17, sorry. 17 kali 2. 34 kotak, harga mini agent berapa? 100 kalau bukan promosi. 100. 3,400 sudah secure. You dah tak payah buat marketing, dah tak payah nak approach. Ustaz, dah ada belum kat pintu pagar saya nak hantar ni 2 karton. Kerja you every month macam tu je. Nak tak? Ya. Buat. Okay. Dia tak boleh, kalau nak tu dia bukan tahu je, dia kena buat. Right? Cuma cabarannya bukan idea sebab I dah bagi, copywriting pun I dah bagi. Cabarannya adalah siapa yang boleh you approach. Itu saja. Sebab tu networking sangat-sangat penting untuk you mulakan sekarang dan hasil dia mungkin lagi 3 bulan, 6 bulan and so on. Itu adalah long coming. Short coming, benda yang laju. You kena jual segera, jual segera, jual segera. Sebab kenapa? Short coming ni lah yang you perlukan untuk bernafas. Yang bernafas apa? Yang bernafas adalah you punya bank account. Kalau ni dah masuk aliran masuk finance pula dah. Finance kita cerita nanti. Alright, yang bernafas tu adalah duit you. Kita akan cerita nanti. So, now macam mana you nak membuatkan syarikat you secure? Contoh, ini untuk Dr. Mazidah, Puan Julaiza dan Puan Suziana. Kalau you punya overhead dan expenses syarikat adalah RM12,000. Kita ambil contoh, RM12,000 sebulan. You kena dapatkan long coming. Passive income ni dia punya value worth for 12,000. Sebab cycle ni you perlu nak cover benda tu dulu. Alright? Tapi cycle yang terbaik you kali 4 kali ganda. 12,000. Alright, cuba kira ada kalkulator tak? Ada. 12,000 kali 4. Alright? 48,000 sales yang you perlukan, fixed amount every month untuk cover you punya expenses dan overhead. Itu yang you perlukan. Right? Dan kemudian baru fikir, okay, at least kita dah lepas dah kita punya overhead expenses. Alright? Jom kita fokus kepada short coming dan medium coming. Mid coming. Alright? So barulah senang, you tak terkejar-kejar. Benda ni kita akan belajar pada hari Ahad ni nanti. Okay? So, kita nak announce dulu pemenang untuk bulan November. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Wan Fatimah Wati? Alright, wan terbanyak. Seterusnya kepada Puan Julaiza, prospek terbanyak. Alright. Dan Puan Julaiza lagi, Team Growth. Dr. Mazidah, saya nak lepas ni Dr. Mazidah dan juga Puan Suziana pula dekat tempat ni. Tempat you paling banyak sebenarnya boleh dapat. Both of you. Alright. Puan Julaiza dah ada pesaing dah. Baik, kena buat gila-gila. Dan jualan terbanyak adalah Puan Julaiza juga. Fantastic. Tetapi saya ada tetamu. So saya memohon anda untuk membawa tetamu sebab kita akan set mindset mereka untuk saling bantu-membantu bisnes anda dan juga bisnes mereka. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Ini adalah ganjaran kepada kesemua pemenang. Please take note supaya you boleh claim dengan saya. Dan Puan Julaiza, you dah claim kan untuk Team Growth you? Sudah. Baru ni, hari Rabu, betul? Betul. Terlama pula. Ingatkan 30 minit, 40 minit je kan? Jadi sejam 20 minit dah. Sorry ya Puan.
Padanlah muka diorang. Jadi lama pula kena sekolah. Alright. So let's talk about money. Okay. Now, I nak you faham. Cash is useless. Cash is useless until you use it. Alright. Cash adalah useless sampailah satu tempoh di mana you guna pakai balik cash tersebut. Right? You simpan bawah bantal, hilang. You simpan, sorokkan dalam almari, kena gigit tikus. You simpan dalam bank charge simpanan. You simpan dekat dalam cash deposit, jadi inflasi. Right? Cash is useless until you use it. Macam mana nak gunakan cash? First thing first, dapat cash, you pecahkan dahulu. I believe kita dah belajar pada sesi yang lepas. Betul? Pecahkan dulu dan guna pakai cash tersebut. Ini cara pertama bila you baru mulakan bisnes. Contoh macam Puan Suziana yang baru mulakan bisnes. Puan Fatimawati kalau melihat sesi ini, this is very important untuk you kembangkan bisnes you. You kena kembangkan bisnes kategori apa? Kategori staff dahulu. You guys kena faham 4 jenis position untuk bisnes. Pertama adalah pekerja, employee. Alright. Pertama adalah pekerja, kedua adalah self-employed, bekerja sendiri. Pekerja, you bekerjalah untuk syarikat. Nombor 2, self-employed, you bekerja untuk diri sendiri. You sakit, sales tak masuk. You malas, sales tak masuk. You bercuti, sales tak masuk. Unless kalau you ada digital platform. Yang ketiga, business, iaitu orang bekerja untuk you. Manusia bekerja untuk you. Ini kategori bisnes. Dan kategori keempat adalah investor. Duit bekerja untuk you. Okay? Dapat duit. Cash is useless until you use it. Gunakan kat mana? Gunakan pada bisnes. Dapat duit, kembangkan bisnes you melalui tim dahulu. Sebab nak jadikan dia bisnes, orang buat duit untuk you. Pekerja buatkan duit untuk you. So, I dapat duit, tak banyak, okey, tengok dalam ni, okay, sales kita ada RM10,000. Tolak-tolak, okey, kita ada allocation dalam RM6,000. Nak buat apa? Tolak development, tolak fund, tolak semua, puasa dulu. RM6,000 tu, kita bawa masuk 2 orang. Expert. Gaji RM2,500. RM2,500, RM5,000. Bayar RM5,000 gaji pekerja. Gaji mereka kita dah ada sebulan punya cash reserve untuk bayar gaji mereka. Extra RM1,000 untuk utilities mereka. Untuk ads, untuk berdarah-darah macam-macam. So, I kuasa memang betul-betul para hidung je duit ni. Alright? Gunakan mereka, bawa masuk mereka. Okay, now you ada 10 hari untuk capai target. Berapa target dia? Satu orang kena close RM20,000 dalam masa 10 hari. Dalam masa 10 hari, I dah dapat RM20,000, which is cash reserve untuk gaji mereka dah bertambah. And waktu tu lah, okay, fun. Congratulations, you achieve target. Let's celebrate. Duit fund dah ada, duit untuk growth dah ada. Okay, tak apa. Laptop sekarang ni kita tak ada laptop, bawa laptop sendiri. Bulan depan kita belikan desktop lah untuk mereka sebab kita dah ada duit. Right? Dan apa lagi? Oh, tak ada meja, tak apa. Ini sejarah dia. I share sedikit. Dulu, I tak ada office. Kat mana office I? Okay, jom kita jumpa dekat McD section 3. McDonald saya punya office. Ramai pekerja saya waktu tu. Tapi keluar masuklah pekerja nak beli. Okay. Lepas McDonald. Bos, hari ni kat mana? Hari ni Starbucks. Pakai handsome sikit. Okay, Starbucks. Professional gila. Alright. Esok mana? Esok Burger King. Round neck saja. Alright. Round neck, slipper jamban. Alright. Kau Burger King. Esok mana bos? Esok perpustakaan. Ni pakai handsome. Ramai awet ni. Semua behave, bawa buku, bawa beg. Sebab kenapa? My student pula, my staff, orang muda, orang bujang. Kita pergi, sebab kenapa saya dekat perpustakaan, tengok momentum mereka dah down. Okey, esok kita pergi perpustakaan Shah Alam. Kat sini ramai awet ni. Boleh ke bos? Okey, semangat. Datang kerja sebab nak usah awet. Tak apa, jadi dia buat kerja. Alright, esok kat mana? Tak apa, esok home base. Esok aku sibuk. Alright. So kat sini, I dapat duit untuk develop my team dahulu. Puasa dahulu. Berapa lama? Seeloknya you puasalah 6 bulan. Alright, bagi nak cantikkan dulu finance you. Sebab kenapa? I dapat duit.
invest kepada pekerja. Dapat lagi duit, tak apa, invest kepada development sikit, ada cash reserve lebih, masukkan lagi tim. Siapa nak dengar satu story? Right. Story tentang percambahan pasukan. Saya akan share pada slot HR nanti. Tolong ingatkan. Right? Tu, kita ada CEO terbaru di dalam sesi ini dan jom kita bacakan kod etika kita. Jom sama-sama. Okey, kita letakkan pen dahulu dan saya bacakan nombor dan anda bacakan dia punya ayat. Okey, boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Alright, fantastic. Nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya akan sentiasa menyokong dan memberikan maklum balas yang terhadap sektor saya. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Alright. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum, sales, brand dan juga development saya. Dan for sure saya perlukan manusia untuk kembangkan bisnes. Alright. Just kenapa saya bercakap macam ni? Alhamdulillah bulan 12 ni banyak rezeki masuk. Whereby saya tiada masa nak buat kerja. Banyak sangat kerja sampai tak ada masa nak buat kerja. Call Yapim, boleh tak nanti dulu beritahu pengarah Yapim proposal tu saya akan hantar next week. Begitu PUNB untuk 2 lagi training punya proposal saya terpaksa hold dulu. Saya akan hantar pada hari lain. Sampai saya terpaksa merayu untuk hold dulu. Sebab proposal banyak gila nak kena buat. Paperwork banyak gila nak kena buat. Cik ni urgent ni nak keluarkan bajet dah ni. Okay, sekejap. Call. Bro, busy tak? Tolong aku backup aku bayar kau. Buatkan proposal. Ini data aku. Buat kat office bersama. Kalau tak sampai level macam tu. Desperately you perlukan manusia untuk kembangkan bisnes. Right? I nak you rasa situasi macam I rasa. Baru you nampak, ya Allah, makbul doa aku, doa hari-hari nak bisnes, nak duit banyak, nak rezeki banyak. Ni proses dia. Kalau I fokus kepada proses, kalau I fokus kepada progress, I penat. I akan stress, I akan migraine. I fokus kepada target. Itu yang kau nak, itu yang kau doa. Menangis-nangis kau doa, tahajud gila-gila. Nah Allah bagi, buat. Itu je. Right? Now, kita nak start dengan golden session. So, saya nak menjemput Dr. Mazidah, kemudian Puan Suziana dan juga Puan Julaiza untuk menyatakan soalan-soalan anda. Silakan Dr. Mazidah. Oh, okey. Kita tak ikut rule kita, tapi kita ikut Dr. Mazidah, Puan Suzi dan juga Puan Suziana. Silakan. Terima kasih. Untuk pembinaan pasukan, kita tahu yang human is fragile, so kita perlukan sistem. Betul. Sistem ataupun rules untuk pegang mereka lah. Yep. Untuk kawal kan. So saya nak tahu lebih lanjut tentang sistem tu sebab contohnya macam saya. Kita ada rules undang-undang oleh syarikat. So adakah kita macam saya sekarang ni tengah draft saya agensi punya rule. Adakah rule tu saya boleh kata okey, yang pertamanya kita tertakluk kepada rule syarikat. Yang kedua, adakah saya boleh kita buat rule kita sendiri. Maksudnya untuk inilah. Dan sebenarnya skop sistem tu sebenarnya macam mana? Yang saya nak tahu spesifik. Alright, faham. Okey, soalan kedua, doktor ada? Okey, soalan kedua tu pengiktirafan tim, pengiktirafan. Okey. Bila macam dalam tim kita tu, macam yang saya faham tadi, bila ada seseorang yang achieve something, okey, ramai-ramai kita congrats. Tapi ada contoh yang tak congrats lah. Maksudnya ada something. Macam yang saya faham tadi, kita boleh panggil dia, kita boleh tanya apa benda yang tak puas hati.
So berapa lama kita bagi tempoh pada dia, kita nak monitor tu supaya adakah lepas tu kalau dia tak improve juga kita kena keluarkan dia daripada tu ke macam mana? Alright. So, okey, tak apa, saya akan tanya. Saya akan jawab. Sebab kadang-kadang kadang-kadang manusia ni biasalah dia ada dia punya tu. Berapa lama tempoh yang kita yang dicadangkan untuk kita bagi peluang pada dia tu? Adakah kalau kita bagi peluang je the whole year tu, adakah dia akan affect tim yang lain? Orang panggil the negative environment tu. Okey, itu saja. Faham. Alright, terima kasih Dr. Mazidah. Okey, boleh tak kita go through dengan Puan Suziana? Okay, boleh. Saya nak tanya macam hargai tim. Menghargai tim. Menghargai tim, okey. Kalau nak bandingkan tim dengan customer, saya rasa customer yang banyak bagi saya sale. Maksudnya macam saya banyak direct dengan customer. Jadi macam mana saya nak macam ni nak bagi tim tu untuk lebih bersemangatlah untuk dia buat sekali macam saya buat kepada customer. Okey, faham. Saya. Faham. Okey, soalan nombor 2. Lepas tu yang kedua, macam saya jual produk Lunabel yang mana dia bahan dia adalah makanan sunnah. Tapi macam mana strategi saya untuk masuk ke industri medical, maksudnya macam saya nak letak dekat sebab mostly dalam tu kan kebanyakannya doktor-doktor pakar. So saya nak tahu strategi untuk saya bawa Lunabel kepada mereka. Faham. So dia orang yakin produk Lunabel selamat. Alright, faham. Terima kasih doktor pula Puan Suziana. Nak masuk industri medical pun terus jadi doktor dia. Okey. Terima kasih Puan Suziana. So, ada soalan lain Puan Suziana? Ya, ada. Okey, terima kasih Puan Suzi. Puan Julaiza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey. Mungkin 2 atau 3 soalan lah. Okey, pertama, bagaimana cara macam kita nak staff tu ada gap dengan majikan. Contoh sebab honestly lah saya tak pandai tahu tuan untuk macam terlalu protokol dalam kerja office lah. Okey, saya rasa Tuan Kimi pun nampakkan macam mana cara saya. Alright. Tapi saya nak benda tu. Supaya mereka tak ter macam ni. Mereka faham dah. Actually dia orang tu staff dan saya ni adalah majikan. Bukan dengan tim bukan dengan ejen. Dengan ejen cara saya memang berbeza. Tapi staff saya nampak macam saya sama je dengan ejen. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ada ejen bagi alasan yang sama je bila tak masuk kelas. Contoh? Okay? Contohlah, lambat. Benda ni pun Tuan Kimi boleh nampak sendiri kan masa beberapa pada sesi tersebut. So bila tanya alasan sama, tak nak, orang kata bila kita call tak ada telefon lah, tak tengok WhatsApp lah kan. Kita ni bagian nak rak call semua kan, tapi telefon tak angkat, WhatsApp pun tak angkat, besok pagi baru beritahu lambat sebab tak dengar tak ni. Benda tu alasan yang sama saja. Sebenarnya memanglah saya sakit hati. Jujur lah memang sakit hati. Rasa macam doktor ke Suzy pun mesti sakit hati kan bila ejen kita buat macam gini. Tapi nak cakap dah sebab dah benda tu dah pandai. Dia orang dah pandai, dah besar dah. Okay. Biasa berlaku. So macam I biasa diam je sebab I tak nak jadikan satu konflik dalam diri sendiri. So I baikkan dia tak layan. Cuma hati, sebab saya ni jenis hati yang sejuk, cepat sejuk. 3 hari lepas tu saya dah tak ingat dah. Tapi bagaimana nak counter benda tu? Sebab bila kita buat macam itu mungkin dia akan buat lagi. Okey. Alright. Lain soalan. Yang ketiga pula. Okey, saya dah buat apa yang Tuan Kimi ajar untuk lepaskan ejen-ejen yang tak komit. Okey, macam contohlah kita ada tempoh 6 bulan untuk pastikan mereka komit dalam industri ni. Kalau mereka tak submit a case, so
sebab benda tu akan menyebabkan kita punya KPI kita, mapa kita akan jadi teruk lah. So I tak nak dalam bisnes I. Kalau dulu yes, sebab kita tak faham, I tak belajar kan dalam CEO coaching. Why benda tu penting. Tapi lepas saya belajar, so I nampak benda ni memang penting. So I dah buat ini mungkin keputusan pertama lah yang drastik I buat. Okay, so once I dah bagi surat, dah bagi warning kan, dah bagi teguran semua, dah one-to-one coaching, so still sama. So baru-baru ni I cuba, bukan terminate, tapi I bagi dia peluang dan I bagi dia kata dua lah. Okay, so I buat surat, bukan buat surat tapi I buat WhatsApp. Sebab call tak dapat semua, buat WhatsApp, I cuba buat macam surat lah. So semalam baru dia beritahu, so maaf Puan Ju, saya memang tak boleh dalam industri ni. So bila I dah dapat macam itu, so I rasa I lega lah. So itu salah satu tindakan I sekarang lah I nak kena buat. Bagi yang rasa-rasa tak komit, yang boleh mengganggu bisnes I, akan I pancung terus. Alright. So soalan dia adalah nombor 3. Itu dah soalan nombor 3 tu. Tu macam statement je. Tu macam dah jawab sendiri je. Macam mana satu nak jawab ni? So adakah benda ini boleh mengundang, macam saya dengar tadi Dr. Mazidah punya statement juga tadi kan, adakah benda ini akan influence benda-benda ejen-ejen lain, betul tak Dr. Mazidah kan? Ya, betul. Okay, itu dia. Alright. Okay. Baru soalan panas. Apa, tengah hujan ni, so sejuk sikit. So anyway. Alright, so sebelum kita teruskan, ni banyak sebenarnya hari ni adalah untuk team. Okay, tadi saya ada suruh ingatkan kan, saya nak share pasal apa? Masih ingat tak? Apa ni, profession mana tu Position apa yang patut masuk dulu? Position. Lagi satu pasal iktirafan apa benda? Apa ya? Okay. Position. Alright, now pertama sekali, just for your information, ini slide ni ada tukar dia punya layout dia sama tapi content dia dah berbeza. Alright. Sebab content last time kita fokus kepada networking. Content this time kita nak fokus kepada keseluruhan pengurusan manusia. Ada 4 jenis manusia yang you kena deal pada setiap hari dalam bisnes. Tapi nak share kepada Marhain ni strangers lah. Okay. I nak share kepada pekerja. So tadi I ada janji dengan you guys. Apa profession pertama yang you wajib masukkan dahulu di dalam bisnes? Pertama sekali. Dia ada banyak pandangan Ada yang cakap you mau masukkan dulu pekerja yang boleh take over kerja you. Contohlah kerja you fokus pada ni banyak. Dia boleh ambil 30% dulu. So you ada 70% untuk dijadikan 100%. Alright, ni my boss cakap apa tau? Ni cara my boss. Dia buat macam mana? Kimi, ini saya punya kepala otak. Alright, saya punya kepala otak. You masuk, saya bagi 20% dahulu. 80% saya boleh utilize balik 100%. You dah okay, you dah perform. I bagi lagi 30% dekat you. I punya kepala otak lagi relax sikit. So I tengok, okay, you dah full. I masuk lagi team baru. I bagi pula dia punya 30%. I lagi relax. Alright. Lagi relax tu capacity otak dia makin perform, makin banyak kosong. Maksudnya dia boleh fokus lagi banyak. So itu cara pertama you boleh buat. Cara kedua, ini kita cerita permanent staff Cara kedua itu mazhab my mentor Raymond Selvaraj, India, right? So another step, kalau you kategori starterpreneur atau solopreneur, cara yang pertama mazhab Kimi Abdullah adalah you kena masukkan sales guy dahulu. You kena masukkan sales team sebab business you akan bernafas esok hari, business you akan bernafas pada tengah hari ni kalau ada duit. Itu saja. So nak ada duit wajib ada sales, nak ada sales wajib ada conversion. Siapa yang buat conversion adalah manusia. Alright. I masukkan team. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 dan bulan 3 siapa yang masukkan kebanyakan adalah orang yang buat conversion. Untuk 3 bulan pertama, I masukkan orang yang buat conversion saja. Yang buat cancel, yang jadi cancel gila. Kita target minimum dalam syarikat sales kita masuk minimum RM19,500. Itu paling teruk masuk.
sebulan. Right? Tapi kita punya KPI kalau ada 4 kepala, 4-5 kepala dalam syarikat untuk 3 bulan pertama, kita expect at least dah 120,000, 130,000 kita target sebulan. Right? So itu yang kita expect. You kena masukkan orang sales dahulu. You nak kaya, you nak berkembang, you masukkan sales, secure sales dahulu. Selepas secure sales, alright, dan baru you secure perkara lain. Contoh, sales. Selepas sales saya buat apa? Saya fokus kepada marketing. Right? Selepas sales saya fokus kepada marketing. Saya masuk content graphic designer, content creator. Dia create content untuk buat marketing. Saya masukkan siapa? Saya masukkan talent. Saya masukkan orang yang pandai buat fotografi, videografi, yang pandai bercakap, pandai jadi model, yang muka lawa. Saya masukkan talent. Alright, sebab saya perlu marketing saya jadi solid. Sebab marketing yang solid dia akan hasilkan brand yang solid. Tolong take note. Brand yang solid. Bila kita dah invest dalam marketing, orang dah kenal kita tapi orang tak ingat kita. Orang akan ingat kita kalau brand you power. So I kena invest duit untuk kuatkan branding pula. Okay. So untuk kuatkan branding, dia memerlukan duit yang banyak. So saya bawa masuk apa? Saya bawa masuk pula untuk kuatkan branding. Iaitu saya bawa masuk partnership. Alright. Saya open partner. Itu hari open vacancy, open kekosongan jawatan. Ini open kekosongan partnership. Dan untuk mendapatkan brand yang kuat, kita offer kepada datuk, kepada datin, kepada doktor untuk be part of our team. Untuk perkuatkan team. So bila kuat team, barulah kita senang nak dapat duit untuk branding. Iaitu, now Tan Sri, this is my in-house, this is my team, this is our performance, this is our clientele, this is our program, this is our profile. Now, we need duit you RM500,000 untuk invest di dalam syarikat kita. This is your equity, this is your return. Right? Berkembang. I puasa 6 bulan untuk dapatkan team akan datang, I dapatkan duit orang untuk terus berkembang. Right? Kenapa Tan Sri tu nak kena invest kat I? Sebab kita nak masuk market Singapore, kita nak masuk market Brunei, market Indonesia, market Australia, and we need Tan Sri di dalam team kita. Right? Tu kita dah fikir jauh dah. Right? Dapat? Puan Suziana, boleh ke you buat macam I? Cuba kot. Boleh, bukan kod, boleh. Alright? Kalau you tahu kenapa nak kena buat. Tu je. Nak tahu tak kenapa I buat benda ni? Saya nak tahu. Tanya. Alright? Sebab I tak nak my wife hidup susah lagi. Sebab dulu dia dah hidup susah dengan I. I tak nak lagi dia susah. I tak nak lah my kids sekolah dekat sekolah biasa. I tak nak lah kalau dia nak makan, mak, kita dah makan itu hari, kita dah makan kat luar dah. Boleh tak bulan depan kita makan kat luar? Takkan sebulan sekali je nak makan kat luar. Mak, janganlah beli barang lagi, kita kena kawal duit ni. I tak nak lagi dah buat macam tu. Sebab that's my responsibility untuk diorang hidup mewah. That's my responsibility untuk mereka hidup senang. Alright? Boleh tak Puan Suziana, you cover husband you jaga husband you, jaga anak, you tanggung family you, boleh ke? Boleh, insyaAllah. Boleh je. Masalahnya perempuan tanggung suami, tak salah. Cuma malulah suami tu. Kamu nak berapa ramai suami sekarang ni, sorry to say lah, yang sangat tak guna. Semua nak mengharap duit isteri. Sorry to say lah, sebab banyak kes saya tengok suami yang kangkang kat rumah. Kadang pelik. Isteri nak buat kerja susah, nak pergi sini, nak buat bisnes tak boleh. Ini kena jaga adab, kena jaga pantang larang. Kau kangkang kat rumah kenapa? Itu yang saya geram tu. Alright. Bini nak buat bisnes marah. Engkau pemalas kat rumah. Engkau duk minta duit isteri. Tak salah. Tapi malulah suami kata imam. Dulu nak kahwin, saya imam nak mengimamkan dah. Sembanglah suami, woi. Malulah. Alright. So now, alright. Boleh tak saya bantu jawabkan soalan anda semua? Boleh. Alright.
sebelum saya nak go through dengan menjawab soalan, this is something yang saya nak you guys selalu jumpa saya every week. At least one-to-one ni sekali seminggu untuk saya bantu you secara personal. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Let me help your question. Alright. So first of all, Dr. Mazidah, system for team. I believe I dah pernah share, tapi kita recap semula. Dalam business, kalau you nak capai autopilot mode, you perlukan 8% human activities. Dan you perlukan 92 sistem untuk human enroll that. Alright, macam mana nak buat? Okay. System for team, boleh tak you manually buat? Boleh, Dr. Mazidah. You kena custom untuk benda tersebut. Saya bagi contoh. You nak recruit team. Kalau I recruit myself, right? I yang recruit sendiri. I kisah apa? I buat kat Indeed atau I buat kat Mau Kerja, dekat job street, I pergi publish dekat platform yang dah solid. Itu pun satu sistem. Daripada I call seorang-seorang, I buat kat Facebook, boleh. Facebook betul, sebab itulah sistem. You masuk dekat tempat yang ramai orang. Cuma orang tu tiada tujuan untuk bekerja. Sebab tu Facebook kadang-kadang bukan tempat betul untuk kerja. Tapi Facebook group, especially group kerja, itu betul. Coach, boleh tak saya nak buat, saya nak iklankan kerja kat Facebook? Boleh, tak salah. Tapi saya kena tahu kat mana. Dekat my wall, tak boleh. Tadi kata boleh. Boleh kalau dekat group mencari kerja. Sebab mereka ada intention yang betul. You masuk mana? Dulu social media yang terbaik untuk cari kerja adalah LinkedIn. Setuju? So publish kat LinkedIn. Alright? Dan publish kat platform. Itu juga adalah sistem. Sebab you dah automate untuk proses pencarian. Orang pula cari you. Sistem ni bila di mana you dah tak perlu buat sangat. Dia automatically buat. Itu pertama, tempat. Nombor dua, dah ada orang buat. Sila emailkan kepada email dah. I letak dalam description. Itu pun sistem. Kalau tak mereka personally PM. Penat juga nak layan. Sila hantarkan di dalam email. You sediakan satu email. Create email baru. 3uventures.info@gmail.com. Dah ada spesifik. Dalam tu memang resume saja. Dia tak bercampur dengan email-email klien. Itu pun sistem. Manually. Alright? Dan email tu staff saya saja yang boleh akses. Berapa saya nak akses? Sebab 8% kan human. So at least human dah handle proses untuk filtering. Filtering pun penting. Ada sistem. Okay, now team. This is cara nak filter. Cara nak filter, SOP filtering pun sistem. You sediakan SOP. SOP is a system. Alright? Okay, first tengok. Kalau buka resume ni tak ada gambar, terus buang. Alright? Maksudnya dia macam tak pernah buat resume. Resume wajib ada gambar profile. Gambar dia. First ada gambar. Nombor dua ada nama, nombor telefon, alamat, benda basic information. Kalau tak ada, buang terus. Right? Nombor tiga, kita nak pengalaman dia macam mana. Pengalaman saya 10 tahun tapi tak tulis pengalaman, buang terus. Pengalaman kita spesifik, kalau nak ambil content creator, wajib pandai guna AI, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva.com dan ada tak requirement ni? Kalau ada salah satu, masuk dalam location baru. Atau you marking, labeling warna hijau. Contoh. Itu pun sistem labeling tu. Alright? Dan kemudian semua, okay, yang lain yang tak related ni, delete terus. Itu pun sistem. Supaya inbox you tak chaos, tak penuh. Alright? Dan mana yang dah label ni, masukkan mereka dalam WhatsApp group. Itu pun sistem. Bukannya WhatsApp personal. Masuk WhatsApp group. Assalamualaikum semua, tanya kerana anda melepasi sistem proses ketiga. Proses email, proses filtering dan proses jemputan. Kami dari syarikat Trio Ventures, nama saya Akila, saya mewakili HR dalam Trio Ventures, ingin menjemput anda untuk interview session. You bagi tu information bukannya personal, secara general. Itu pun sistem. Dia meringankan kerja. Kemudian apa lagi? Kemudian sila lihat video di dalam URL link di bawah untuk memahami Trio Ventures, memahami profession kami dan juga ekspertise kami. Video apa? Video tentang pengenalan diri you, pengenalan bisnes, business knowledge, product knowledge, service knowledge. Ada 3 jenis video. I believe kita dah pernah share.
Alright? Itu pun sistem supaya HR dan juga diri you tak payah nak repeat lagi. Right? Siapa yang dah tengok video ni, sila klik di bawah. Contohlah, sila klik di bawah, kliknya ada kertas kuis, soalan. Kalau soalan tu dia tak dapat 80 markah ke atas, maksudnya dia tak tengok betul-betul video tu. Dia tak faham tentang bisnes kita. Itu pun dah proses filtering. Sekali tengok, oh tak ramai yang ambil exam ni. Mana yang tak ambil exam, kita bagi dalam jangka masa 24 jam saja, tak dapat, keluarkan terus. Itu pun sistem. Alright? Dan siapa yang ambil tengok, kalau markah dia bawah 80, buang terus. Itu pun sistem. Mana yang stay, daripada 300 orang hantar resume, yang dapat masuk WhatsApp group hanyalah dalam 42 orang, 45 orang. Yang tengok video dan buat exam hanyalah 12 orang. 12 orang ni sila isikan nama anda mengikut masa interview yang telah ditetapkan. Sama macam I buat untuk one-to-one consultation. Alright? Tarikh interview adalah pada 20 hari bulan 12 2021, hari Ahad dan semua. Sila isi 9.30 sampai pukul 10. 10 sampai 10.30. I buat macam tu. Siapa yang cepat diisi. Alamak tuan, minta maaf, saya sibuk hari ni. Okey, sibuk, boleh leave group. That's it. Kau nak masuk syarikat aku pula kena ikut cara kau. Belum lagi kerja. Kau jadi pekerja. Bos, saya tak minat lah duduk sini sana, duduk sana. Faham tak? Ini biasa. Alright? So kat sini, semua ni sistem manual, Dr. Mazida. Saya beritahu in detail step by step untuk support macam mana you nak recruit you punya team baru. Benda ni boleh diguna pakai untuk pembinaan staff maupun agent. Dapat dapat? Alright. Menjawab Dr. Mazida? Ya, menjawab. Okey, nombor 2, recognition untuk yang orang yang tak celebrate. Yang tak celebrate you punya team. Pertama sekali adalah you kena tegur. Bila dah nampak jangan senyap. Dah nampak kena tegur. Tegur macam mana? Aisyah, you okay? Okey doktor. Macam tak okey je. Orang happy-happy macam sedih je. Okey tak? Okey doktor. Okey tak apa, biar. Kali kedua dia buat. Aisyah, are you sure? Saya nampak you memang macam tak okey. Kalau ada apa-apa nak bagi tahu, you boleh masuk office saya. Cerita dekat saya. Kita buat sesi curhat. Curahan hati. Right? So dah kata tak ada apa. Saya okey doktor. Okey. Bagi dia time, bagi dia beberapa hari. Berapa hari? Kalau boleh maksimum 3 hari, jangan lama. Dan kalau betul dia masih tak okey, okey Aisyah, ini dah kali ketiga dan saya percaya you pun alert. Dalam culture kita, kita kena celebrate. Mungkin dia tak celebrate sebab dia tak faham kenapa kena celebrate. So you kena explain. You tahu tak? What if, ini saya betul tengok daripada Puan Julaiza. You kena hypnotize you punya team bukan melalui arahan, melalui pertanyaan. Kalau arahan mereka tak boleh nak dengar, you kena tukar strategi, upgrade strategi menggunakan pertanyaan. Nak tahu tak satu cerita? Nak you rasa kalau you celebrate orang, apa orang tu rasa? Happy. Macam mana pula kalau orang celebrate you? You suka? Macam mana kalau orang tu punya celebration, you tak celebrate? Apa yang orang tu rasa? You tanya soalan sampai dia trigger. Allah, tak terfikir pula benda tu. Itu cara lain. Melalui soalan. Alright? Kalau dah guna cara itu juga dan masih tak berkesan, yes, keluarkan surat peringatan dan kemudian baru surat amaran. Alright? You dah melalui teguran pertama secara verbal, teguran kedua secara verbal, teguran ketiga secara counselling, teguran ini adalah teguran keempat dan amaran. Banyak sebenarnya proses tu you bagi. Alright? Dan kalau tak boleh juga, something wrong dengan dia punya personality. Alright? Dan waktu ni terpulang pada you. Kalau you rasa sabar, alright? You boleh teruskan dengan memberikan test. This test, color brain test, personality test, you boleh buat test supaya dia kenal diri dia. Kadang-kadang kita ni tak kenal diri kita. Ni Puan Suziana itu hari tanya, right? You kena bagi mereka test-test macam ni supaya mereka kenal diri mereka, kekuatan dan kekurangan. Right? Dia bukan kelemahan, dia kekurangan. Okey, macam tadi soalan Puan Julaiza. Dia tak apa tadi yang saya lupa dah ayat dia. Tak fokus. Dia bukan tak fokus, dia belum fokus. Dia bukan tak kenal, dia belum kenal. Ini seperti tadi saya cakap dengan anak saya. Anak nombor 2 dia beritahu. Anak nombor 3 saya baby.
Hazar tu tak pandai cakap lagi. Dia cakap mama. Tu je dia cakap. Malah Hazar kecil. Itulah dia ni tak pandai lagi. Bukan tak pandai, belum pandai saya cakap. Dia belum pandai. Lah Hazar kalau jalan-jalan asyik jatuh je. Dia bukan tak pandai jalan, dia belum pandai jalan. Tu kena betulkan tu. Cara tu sebab dia akan mempengaruhi orang tu. Alright. Dapat? Doktor? Ya. Detail saya jawab. Sorry lah. Okay. So, untuk menjawab soalan Puan Suziana, macam mana nak boost? Alright. Macam mana nak boost semangat team you? Pertama sekali, you kena sentiasa duduk dengan team you. Tengok cara Puan Julaiza, itu cara terbaik untuk bagi semangat pada team. Alright. Tapi, kena letak boundaries. Kena letak wall. Supaya dia tahu siapa you, siapa dia. Nanti kita akan cerita bab tu. Dan pertama caranya ada Puan Suziana, you kena sentiasa ada dengan dia. Sentiasa depan mata dia. Kalau dia duduk jauh, sentiasa call. Selalu, Allah saya tak ada masa, selalu get connected dekat Facebook. Itu cara dia. Dia post je, you comment. You post je, you comment. You comment je, dia post. Right? So, kat sini, you kena sentiasa rapat dengan dia. Nombor 2 adalah melalui kedua adalah melalui meeting. You kena jumpa secara fizikal maupun virtual. Okey, team semua, ni Zoom link, jom jumpa sekejap saja borak-borak. Atau yang terbaik sebagai bisnes, okey kita akan meet up sehari sekali. Macam sales hari ni, okey tak ada soalan. Oh, okey je Kak, tak ada soalan. Okey, tak apa. So, macam mana you okey? I okey, cuma ada soalan ni Kak, tak tanya. Okey, setengah jam je. Round the table. Okey, thank you so much. Kita jumpa esok. Dah. You rapatkan hubungan. You cipta hubungan. You kena rapatkan hubungan. Dan you kena kuatkan hubungan. Alright? Dan yang ketiga, yes, nak kuatkan hubungan, wajib ada team building. Ini saya dah beritahu pada Puan Julaiza juga ya. Betul? Team building. Alright, insyaAllah bulan 1, bulan 2 kita akan buat team building dengan team YL yang living. Untuk kuatkan lagi bonding. Wow, right? bestnya. Alright, ni kena sentiasa buat. Okay, akan datang insyaAllah syarikat kita pun kita akan buat satu program baru iaitu program team building. Okay, tapi yang ni harga marhain lah. Alright, bukannya harga Tel Aviv. Okay, bukannya harga Yahudi. Okay, so insyaAllah kita akan cuba untuk develop program ni sebab the most important part bukan duit. The most important part outcome dari program tersebut. Apa result itu yang kita cuba deliver. Alright, nombor 2, soalan Puan Suzy adalah strategi masuk industri medical. Kadang-kadang you goyang kan Puan Suzy. Alamak, macam mana ni aku nak goreng adalah doktor. Right? Beritahu dia, hai Dr. Aisyah, saya Dr. Suzy. Oh, doktor juga? Saya Dr. Lunabel. Okay, tak adalah. You brandingkan diri sebagai doktor, bukan you professional doktor. Alright, boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Alright. So first of all, doktor, you guna soalan hypnotize. Doktor, apakah kebaikan buah delima? Good question. Delima ni macam ni. Okey doktor, you tahu kan kebaikan buah delima? Buah delima ada dalam ni. Right? Oh, ya ke? Nak rasa? Tak. Itu cara you approach. Sebenarnya, apa yang saya nak you guys faham, untuk approach orang, you bukannya buat mereka trust you. Alright? You buatkan mereka suka you. Itu saja. Alright, sebab tu karakter kita sangat penting. Doktor, ya Allah comelnya you. Ya ke Allah. Faham tak? Pagi tadi baru suami saya cakap saya comel. Tak sangka betul comel. So panjang hari dia koyor. Lepas tu. Okay. Biasa kena puji dulu. Kena kipas dulu. Kalau dia tak sejuk bagi aircon, jangan kipas. Alright. So you kena puji dia dulu. Alright, kena puji, kena greet dia and so on. Alright. Strategi adalah pertama melalui hypnotization, melalui soalan. Doktor, kat sini kita ada buah tin dan juga buah zaitun. Antara buah tin dan buah zaitun, buah mana yang lagi berkhasiat doktor? Buah tin sebenarnya ada bahan ini, buah zaitun dua-dua ada manfaat. Dua-dua best. Dua-dua ada dalam ni. Oh ya ke? Doktor nak rasa tak macam mana campuran delima dan buah tin dan buah zaitun? Nak rasa? Buka satu secik, bagi dia rasa. Alright? Itu strategi dia.
Okay, pertama hypnotization dulu soalan. Nombor 2 melalui rasa. Sebab first you tangkap dia punya mindset. Nombor 2 you tangkap mereka punya lidah. Dan yes, for sure you kena tangkap hati mereka supaya mereka suka you. Alright? You kena bagi mereka tahu tentang produk ini. You kena bagi mereka faham, bagi mereka rasa tentang produk you. You kena bagi mereka suka dengan diri you. Itu strategi dia. Dapat Mak Suzy? Dapat. Alright, fantastic. So, saya nak teruskan dengan Puan Julaiza. Puan Julaiza ada 3 soalan. Ini kena bayar lebih ni. Tak adalah. Puan Julaiza, gap dengan majikan. Alright, pertama sekali, yes, you kena rapat tapi ada barrier. Sebelum ni kita dah go through melalui panggilan nama. I believe Puan Julaiza pun dah biasakan diri nak panggil nama you coach. Coach macam ni, coach sebab you punya hashtag adalah takaful coach. Alright. Pertama sekali you kena biasakan diri dia. Alright. Kalau dia kata, Kak Ju ni macam ni, okey, sini. Biar coach bantu you ya. So okay. You block dia untuk panggil Kak Ju, better dia panggil Coach Ju. Maksudnya Right. Tuan, macam you cakap tadi, bila dia cakap nama Kak Ju ke Cik Ju ke, so I kena kata nama diri I kena cakap Coach Ju, betul? Betul. Bahasakan diri Coach Ju. Okay. Alright. Yang kedua adalah kalau boleh, starting from today, I believe, I tak tahulah kalau macam Prudential ada name tag tak? Ada card tak? Tak ada. Start hari ini cuba buat name tag untuk you punya team. Dia sebenarnya bagus adalah untuk barrier dan juga untuk naikkan semangat dia. Pertama nama, nombor 2 jawatan. Alright, nama dan jawatan dan ada macam ni name tag untuk ni band I. Alright. Macam ni band I. Dia ada nama. Alright, ada nama dan juga ada jawatan. Dan dia ada you punya team apa? Contohlah JZ Agency. Waktu me myself Klang Valley South Malaysia. You buat JZ Agency Johor. Alright. Atas ni ada logo you. Alright. So ada jawatan, ada nama. Okay, ini sebagai training director. Alright. So kalau boleh you punya kejap. Saya tak ada lah yang ada title tu. Bagus name tag ni sebab dia control mindset usahawan. Saya betul tak ada yang tu. Sebenarnya ada lagi satu. Alamak, tak apalah, memang tak ada kat rumah benda tu. Dia punya name tag ni. Name tag ni dekat bawah tu dia ada ribbon. Dia ada ribbon kat bahagian bawah ni. Ribbon tu sebenarnya dia lekatkan kat belakang. Ribbon tu dia akan bertukar pada setiap bulan. Di mana ribbon tu nyatakan apa tahu? Pemenang sales terbanyak pada bulan November. Sales achiever November. Prospect achiever November. Kat situ biar dia bangga dengan diri dia. Dan Dr. Mazidah pun boleh pakai. Alright. Puan Suzy boleh buat ke tak? Kalau team you selalu buat kerja dekat luar, boleh buat. Right? Benda ni yang akan menaikkan personal brand. Kalau you buat dan diorang tak pakai, lah segan lah, Cik nak pakai. Tahu tak, benda ni lah yang membuatkan you boleh close sales. Sebab benda ni lah nama dia publicity. Benda ni lah harga diri you akan jadi mahal sebab personal brand. Ini adalah personal brand. Inilah resume you. Dalam resume ada apa? Achievement. Inilah achievement you. Barulah orang nak beli dengan you. Uish, dia ni hebat ni. Faham tak? So, you kena sentiasa ingatkan perkara tersebut. Kalau tak, you dah buat memang orang tak pakai pun satu hal. Sebab tu proses tu kena diulang-ulang. Kena ada sistem. Okay. Contoh sistem dia, kat pintu masuk. Sila pakai name tag anda wajib sebelum masuk. Okay. Kat situ. Atau name card tu, dia ada slot. Dia boleh masukkan slot card. Macam you ada akses pakai card kan untuk masuk. Ke pakai pin. Puan Ju? Access card. Kad tu, ruangan name tag tu ada space untuk orang slot in kad mereka. Supaya nak masuk, orang boleh tarik kad. Macam orang government, tarik sikit. Okay. So, very, very important. Boleh? Alright, fantastic itu pertama.
Nombor 2, agent tak fokus. Yes, first, memang you kena buat marketing tentang information. Kena sentiasa bagi reminder. Alright? Kena sentiasa bagi reminder, kerap. Dua proses. Pertama, melalui leader, melalui human. You tak perlu buat Puan Julaiza, tapi leader you perlu buat. Kalau you ada 15 orang, sekarang 15 orang kan tim you? Total? Tambah seorang lagi. 16 orang. 16 orang you ada 4 leader kan? 3. 3. Alright, you ada 3 leader. Kerja you jaga leader saja. Leader dah bagi reminder belum kat team? Oh, belum, saya tak sempat lagi nak check WhatsApp. Okey, nanti dia bagi. Jangan lupa. You kurangkan stress you. Just manage leader. Kalau masih tak nampak efek kepada team you, leader, I tengok one of you punya team tak perform. Boleh tak check dia? Itu je. You jangan micro manager, Puan Ju. Kalau you micro manager, you akan penat. You akan stress. Stress ni biar leader you yang handle, yang fokus. Sebab tu you jadikan dia leader. Alright? Boleh? Okey, boleh. Okey. Nombor 2, first adalah reminder. Nombor 2 melalui support system. Support system, I believe dalam meeting pun you ada reminder dalam slideshow. Dalam slideshow you, betul? Betul. Slideshow ada event ini, ada agenda ini, ada itu ini, ada itu pun bagus. Support system. Nombor 2, support system apa? Mulai sekarang. Kalau boleh every week buat quiz. Every week buat quiz. Dia bukanlah 60 soalan, tidak. Quiz tu mungkin 10 soalan saja. Tentang apa? Tentang informational letters. Bila kita punya gala dinner, ada 3 jawapan. Ada gala dinner ke? Dia orang pun tak ingat. Ada team building ke next week? Dia orang pun tak ingat. Sebab tu pentingnya quiz untuk ingatkan. Tapi you tukar konsep tu berbentuk quiz. Okay? Alright. So, kat sini contohlah team building nak buat pada 10 hari bulan. 10 hari bulan jam berapa? Itu penting tu. Aku tahu 10 hari bulan tapi tak tahu pula malam, ingatkan siang. Mulalah macam-macam jawapan. Alah tak tahu pula training ni pukul 9, ingatkan pukul 10. Macam-macam lah jawapan. Alright? Dan benda ni bukan you yang kawal, leader you yang kawal. Guys kena faham hierarki dia. Leader yang uruskan agent. Tugas you top hierarki hanya jaga leader. Okay? Kalau agent you tak perform, itu tanggungjawab leader, bukan tanggungjawab you. Sebab tu kita bagi you jadi leader. Sebab tu kita ada allocate budget untuk leader. Leader je yang you belanja. Okay leader, nanti kalau dah habis team meeting semua, masuk office saya 3-3 ni. Okay, tengah hari ni kita makan IKEA, okay? I belanja. Tapi janganlah post. Tu je. Kalau dia nak post lantaklah, tapi leader. Baru kau tahu kelebihan jadi leader. Kena belanja je dengan Coach Jo. Jadi leader. Okay, dapat? Okay, dapat. Alright, yang ketiga, efek pada agent kalau you buang. Okay, yes, memang akan efek. Normal. Dia ada 2 efek. Pertama, mereka sedar, uish, serius company ni. Nombor 2, efek ni orang menyampah dengan you. Alright, tapi efek yang menyampah ni normally you boleh counter melalui beberapa cara. Pertama melalui buddy system. Make sure mereka yang masuk ni mereka jumpa BFF mereka. Contoh Cik Alia baru masuk. Cik Alia, okay, welcome to agency. Now cuba cari dengan siapa yang you rasa you boleh rapat. Cari you punya buddy. Kita tengok seminggu, I nak dalam jangka masa seminggu you dah bagi satu nama di mana you nak dia jadi buddy. Alright? So dia tengok, I nak Cik Salah jadi buddy I. Okay, that's great. Ini cara untuk jadi great buddy di mana dia akan bantu you akan bantu dia untuk dapatkan sales sama-sama. So you adalah sistem sikit. Kena selalu mengopi, kena selalu selfie, kena selalu I don't know, you buat whatever activities yang dua-dua ni seronok. Okay, so for sure nak dapatkan benda tu, you kena tahu dulu karakter Alia. Alia, you adalah orang yang introvert, you adalah orang yang visual, you adalah orang yang daft. Ini karakter dia. Alright? Ini adalah karakter team kita. Cik Sal macam mana, Cik T macam mana, Puan Aini macam mana, ada karakter dia semua. Oh, ni sama dengan I lah. Okay, now
You keluar nanti dalam masa seminggu, I nak you cari seorang buddy dan beritahu I balik. Dia beritahu nama dia, contoh beritahu Cik Sa. Kata Cik Sa, Alia nak jadi buddy you okay? Saya dah ada 3 orang ni jadi buddy saya. Saya takut tak terlayan nanti. Okey, Cik Alia, selain Cik Sa, siapa orang kedua? So that dia dapat team yang diorang boleh get bonding sama-sama. Alright? Dan tujuannya adalah untuk mereka ni terpengaruh dengan great culture. Okay? Kalau orang yang you dah buang tu adalah buddy dia, for sure dia akan impacted. Alright? You bawa masuk balik dalam bilik counselling. Now, I believe buddy you dah kena buang. Tahu tak kenapa dia kena buang? You rasa? You jangan cakap pada mulut you. Saya tak tahu, Cik Ju yang buang. Okay, what do you think? Saya tengok dia okey je, saya pun tak faham kenapa Cik Ju buang. Okey, cuba tengok dari segi attendance dia. You rasa okey? Dia bagi hint je. Lama-lama dia akan acknowledge, oh lah rupanya badi aku problem. So now, I sayang you. I nak you perform. Sebab tu I panggil sisi hari ni. Right? Boleh tak you buktikan yang you tak macam dia dan you lagi bagus dari dia. You tangkap mindset dan juga emosi dia. Dan later you akan dapat dia punya activities physical dia. Boleh Puan Ju? Boleh. Alright, fantastic. Boleh tak kita bagi tepukan kepada diri anda dahulu? Okay. Awesome. Okay, now kita teruskan. Saya nak you guys fokus pada personal branding hari ini. Boleh? Boleh. Alright. So, last but not least, pengurusan manusia. Now, I believe you dah dapat banyak information. Oh, yes, Puan Fatimah. Silakan. You lupa I. Okay, yes. Okay, I punya soalan, sorry masuk lewat sikit. I dekat hospital ni dalam kereta lah, so I tengah dengar lah ni. I ada soalan tau. Ni I nak tanya pendapat you tau, sebab I rasa quite disturbed juga dengan what happened tau. I banyak buat posting kat social media tau. So there was this one lady who approached me by WhatsApp lah, tu ditanya, ini nombor I, kata yes lah. Lepas tu I tanya dekat dia, dia nak tolong I macam mana boleh bantu dia. So apparently she already had a lawyer tau untuk kes harta pencarian. Tapi dia tak puas hati dengan lawyer dia, so dia nak nanti I lah. So I kata okay lah, boleh lah I said. Tapi you make sure lah you bawa. So I kata you nak jumpa I ada dekat Bangi lah. Certain time I said, which is hari ni lah. Sekejap lagi lah I tahu dia. So dia kata kita boleh jumpa lah, tu I bagi tahu dia. And then she said okay lah. I tahu cakap kat dia bawa semua dokumen semua. Lepas tu dia kata boleh tak you datang Putrajaya? Lepas tu I kata okay lah. I boleh accommodate lah kata kat dia. Tapi I kata I charge for consultation. Lepas tu dia tanya berapa. Lepas tu I kata 500. I kata for 1 hour. Lepas tu then she said okay tak apalah Puan, cancel lah, mahal sangat. I jadi dah lah kau nak minta nasihat aku, lepas tu kau suruh aku datang tempat kau pula tu, you know. Faham? So macam I mean so soalan I, adakah wajar I nak marah ke I patut macam mana I nak approach this kind of situation? Okay, good question. Alright, let me help you. First of all, Puan Fatimah, you patut bersyukur. First of all, you patut bersyukur dahulu. Kenapa? Kerana Allah tunjukkan jalan di mana dia reject you dulu. Trust me, kalau you cuba approach atau you cuba upgrade that negotiation, dia akan say yes. Dan bila you dah buat, Puan, saya ada ni saja, boleh tak saya bayar dahulu, kemudian saya hutang. Okay, hutang, you setuju. Lepas hutang, dia lambat bayar. Lepas lambat bayar, dia tak bayar langsung. Lepas tak bayar langsung, siapa yang lagi pening? Right, you lagi pening. Right, now, I face a lot of client macam ni every day. Saya cakap apa tahu kat myself? Wish, nasib baiklah dia reject dulu sekarang. Right, nasib baiklah Allah tolong untuk dia tarik diri dahulu. Kalau tak, aku lagi pening kepala nak kejar. Lagi penat. Right? Dan you kejar tu adalah activity IRA, income reducing activity. Kalau you spend kejar dia selama 5 hari, you kejar dia tu ambil masa lah 10 minit.
10 kali 5, 50 minit. 50 minit kalau I buat consultation I dah dapat 300.5. 50 minit pun tak dapat lagi close deal. Tak dapat lagi untuk dia bayar and so on. Buang masa tak? Mesti buang masa. Buang. Right? So better you bersyukur. Alhamdulillah Allah tunjukkan aku mana orang yang tak betul. Maksudnya tak betul ni dia bukannya dalam targeted audience list. Right? Kita sebagai usahawan kita kena ada satu mindset tau. Di mana bukan semua orang dapat jadi klien ni. Kadang-kadang contohlah Puan Suzy nak target doktor, doktor ni bagus ni, doktor ni kaya ni, banyak duit, dia ni doktor pakar. Dan tiba-tiba dia tak beli produk you. Kenapa? Sebab dia ada produk dia sendiri. Doktor ni tak gunalah, kedekut, tak hidung, masin sangat. Faham betul lu? Alright? Sebab kenapa? You tak tahu yang dia pun ada produk dia sendiri. Yang you nak salahkan doktor ni. Sebenarnya, you patut bersyukur sebab you dapat first trial communicate dengan doktor pakar. That trial tu yang you boleh upgrade untuk jumpa doktor pakar yang lain. Macam mana? Ambil gambar, selfie. Nah, aku dah approach dengan doktor pakar. Next, siapa doktor pakar yang nak aku approach? Orang dah nampak, level-level Suzy ni doktor pakar je, babe. Level-level Puan Fatimah ni orang-orang yang berada je. You dapat great impression rather than you dapat stress. Alright? So Puan Fatimah, welcome to business world. Right? Sebab tu pentingnya targeted list you. So you kena ingat, I akan setiap kali I hadapi masalah macam Puan Fatimah, I tengok balik. Uish, kat mana salah aku? Lah, aku silap, aku main say yes pada semua orang. Sebab tu lah dia datang macam tu. Kimi, I buat macam yang you cakap tu. I tak bagi tahu harga I. Dia tanya I, bawa I cakap harga I. Tapi I bagi tahu. Negotiation skill. Itu bagus. Negotiation skill. Tapi sebenarnya you tak follow the step. Negotiation skill, harga dia yang sebut. Bukan you yang sebut. Itu syarat negotiation. Kimi, tapi kalau consultation, I tak nak orang negotiate harga I. That's my price. Kalau macam kalau suruh dia letak, mungkin dia letak okay RM100 je I boleh bayar. I tak nak. Okay. Tak, ambil. Bayarlah. You bagilah consultation RM100. Itu je. Oh boleh Puan, RM100 pun kita boleh consult. Tapi through phone call je lah. Berapa lama? 15 minit. 15 minit je RM100. Mahal tu. Tak terfikir macam tu. Kalau ya point. Right, daripada you nak Zoom, you nak set Zoom, you nak hantar link, alamak dia ni tak pandai pakai Zoom pula, nak kena ajar, itu dah buang 10 minit. You better bayar RM100, you back in sekarang, then nanti I akan call you. Jangan risau, I call you. I bear the credit. Right, you bagi consultation, 15 minit. Okay? So, dia macam ni tau, kita yang kena fit dengan situation, itu negotiation skill. Jangan sebut harga you. Kimi, sebenarnya ada bajet dalam RM1,500 je untuk program ni. Lah, kenapa tak bagi tahu? Boleh, I boleh adjust. Padahal, you nak propose dia baru harga RM500. Tapi dia ada bajet RM1,500. Siapa yang untung? Mestilah you untung. Sebab dia tak tahu harga you. Kalau dia tahu harga you, RM500 je. Boleh nego tak? Sebab orang kita, boleh tak diskaun lagi? Alright? Boleh diskaun, tapi kat mana yang you nak diskaun? You tanya dia, nego lagi. You ada berapa bajet? I allocate sebenarnya RM500, tapi kalau boleh I tak nak pakai RM500, I nak kalau boleh pakai RM200 je. Okey, RM200 saya bagi servis yang macam ni. Selesaikan tak masalah Puan? Macam tak aja, okey. Berapa yang you mampu bayar sebenarnya? So that I boleh fit dengan bajet ni. Dia akan dindong. Siapa yang sebut harga dulu, dia menang. Siapa yang sebut harga dulu dia kalah. Itu negotiation. Alright? Dapat? Dia sebut 100. Alright? Dia kalah sebab 100, dapat setengah jam, dapat 15 minit. Tapi pakai phone call. Kalau you bayar I 500, I datang tempat you. I bagi 1 jam consultation. I selesaikan masalah you. Offer you lagi besar sebenarnya. Okay? Tapi tak apa. Benda ni adalah progress untuk you upgrade you punya SOP. Okay? Sebab tu saya cakap dengan you guys, jangan fokus on progress. You akan heartbroken. Fokus pada target. Okay? Puan Fatimah, you muted. Okay. Dah.
ada my daughter call tadi. I nak ambil my mother balik. Oh. Kimi, Alright. last question. I observe Okay. cara you cakap kan tadi masa you tengah explain kat Dr. Mazidah tu kan yang you kata kat dia that kita bila kita nak approach orang kan kita puji dia, pujilah melangit lah puji dia. I did the same thing tau because I nak dalam proses tengah buka a new chapter lah kan, you tahu kan. Okay. So I minta Ibu Ferry jadi I punya catalyst. So I jumpa dengan dia semalam, she came down from Penang lah. So kita jumpa dekat Shah Alam lah semalam. Jumpa dia semua, lepas tu just now she gave me satu phone number lah, this one business lady lah. She's a travel agent owner lah macam tu. So dia kata she has good contacts, you better keep in touch dengan dia. Tapi dia pesan satu je, you jangan sekali-kali cakap pasal BNI. I kata okay fine. So I pun contact lah dia tu, I kata boleh tak kita nak apa, saya nak berkenalan dengan Puan sebab saya rasa Puan ni business Puan hebat sangat. Lepas tu dia pun merendah diri, dia kata oh saya ni biasa-biasa saja. Aku tak cakap kat dia bila mana Puan boleh berbisnes tu bermakna Puan seorang yang sangat hebat. Banyak saya nak belajar dengan Puan. Lepas tu dia pun suka. The theory works. I dah put your theory into practice. It works, you know. So I memang tak pernah kenal dia tau. I just through WhatsApp. Puan Fatimah, you muted. Wah, tu lah. You puji banyak sangat tu. Automatic muted. Puan Fatimah, unmute. Okay. So, apa tujuan you puji? Tujuan puji pasal I nak grab her attention. Bagus. Sebab I tak kenal dia tak kenal I. Jadi mula-mula I hantar I punya digital my card online punya card kan ada gambar I semua. Lepas tu I puji dia. Sebab kalau orang kita tak kenal, kita tak boleh nak cakap dia kemahiran kita apa pasal we don't know dia punya needs tau. So kita kenapa you asyik muted dia, Puan Fatimah? Maybe agaknya tengah cakap dengan dia punya tadi dia call dekat hospital tadi. Tekan terus. Sorry. Okay, alright. Now, kena you guys faham, puji is very important part. Tapi you kena tahu apa outcome. Dan kalau tak dapat outcome tu, you kena adjust. Right? I kena puji, ada orang macam buat bodoh je. Dia ni dengar tak dengar. I puji lagi, dia macam buat tak dengar je. Dalam hati I kadang geram, kau ni pekak ke apa kan, latih lah. Tapi kita senyap lah, kita nak puji dia, alright. Tapi Lala cakap apa tau, rupanya dia tak nak pakai ni, dia nak pakai ni, pakai sentuhan. I pegang bahu dia, bro, rupanya dia kinestetik, dia bukan auditory. Oh, estetik. Dia perlukan sentuhan, kena tepuk. Oi, congratulations bro, kena simbolik. Kanda macam tu, alright. So dia kenakan kinestetik, kena tengok pada orang tu, alright. So dapat? Alright, fantastic. So kalau semua okey, jom kita ambil gambar. Puan Fatimah kena rotate your handphone so dia nampak full screen sikit. Okay, kena auto screen, auto rotate screen. Okay, fantastic. 1, 2, 3. Okay, sekejap lagi satu. Okay, kejap. 1, 2, 3. Okay, so ladies, thank you so much for attending CEO Coaching pada hari ini. Okay, pengumuman pada hari Ahad iaitu pada 19 hari bulan 10 pagi sampai 11 pagi kita akan ada business blueprint training. So please hadir bersama tim anda biar saya pula bantu untuk get alignment tentang master planning mereka. Okay, terima kasih again CEO. Alright, quote hari ini. Alright, this is about willpower. Alright, kalau you betul-betul nak, you akan buat. Tapi you kena tahu kenapa you nak kena buat. Alright, kalau you tak dapat, then you kena create something yang boleh membuatkan you bergerak. Boleh? Boleh. I tahu apa Alright. dia. The big Apa why. dia? The big why. Yes, big why. It's very important. Okay. Alright, thank you so much ladies. Kita jumpa lagi pada lain hari. Assalamualaikum. Okay, see you Sunday. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih Bye, Dr. semua. Mazidah. Terima Bye, kasih Siti. semua. Bye. Bye-bye. Bye. So Puan Suzy okay?
Tapi coach, Sekejap, belum saya ada tamatkan dahulu. Sekejap Puan Suzy, saya tamatkan dulu. Terima kasih yang menonton di YouTube. Assalamualaikum.